2 hari selepas dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri, BT Harian berpeluang menemu ramah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di pejabatnya di Kementerian Dalam Negeri Putrajaya. Ikuti temu ramah eksklusif BT Harian bersama beliau yang menjawab pelbagai isu. Pertama-tamanya saya mengucapkan syukur pada Allah Ta'ala kerana qada dan qadar telah menentukan bahawa saya akan diberikan tanggungjawab untuk membantu Perdana Menteri. Tentunya keutamaan saya adalah untuk menterjemahkan sebarang agenda yang telah ada di dalam saluran pemikiran Yang Berhormat Perdana Menteri, terutamanya di dalam menentukan bahawa semua program kerajaan, sama ada ianya perkara-perkara yang berada dalam kategori above the line dan below the line, harus diterjemahkan kerana terlalu banyak program-program transformasi yang telah diperkenalkan, tetapi mungkin rakyat belum dapat menghadamkan program-program berkenaan. Jadi di dalam usaha membantu Perdana Menteri, saya tidak lupa kepada keutamaan yang kedua, iaitu memberikan usaha bagi menguruskan persepsi. Tentunya persepsi tidak hanya dipandang dari segi aspek negativity, tetapi ianya lebih kepada tafsiran yang berbeza mengikut latar belakang seseorang itu, terutama golongan intelektual yang mahu melihat bahawa kita tidak lagi bernostalgia terhadap sejarah dan pencapaian yang lalu, tetapi mereka mendambakan sesuatu yang baru untuk dikecapi oleh rakyat, terutamanya generasi baru yang telah mendapat pendedahan, pendidikan dan maklumat yang berbeza dengan generasi lampau. Hasrat dan cita rasa rakyat harus dibaca, kerana apa saja yang disogokkan pada rakyat tetapi tidak memberikan skin feel kepada rakyat, ini dikhawatiri akan menerima gelombang penolakan oleh rakyat, dan ini amat membahayakan. Dan yang kelimanya, saya fikir elok tiba masanya kita bersatu semula dari segi fikrah. Walaupun Perdana Menteri meraihkan perbezaan pendapat, tetapi di kalangan parti-parti pembangkang, kalau mereka benar-benar ikhlas untuk melihat negara Malaysia sebagai sebuah negara majmuk yang hidup secara harmoni, jadi tidak salah kalau kita dapat duduk semeja dengan mereka untuk menggariskan agenda-agenda nasional yang tidak hanya dilihat dari segi aspek negativitinya, tetapi harus dilihat bagaimana pemerkasaan sebuah negara Malaysia harus dilihat dari perspektif yang holistik bentuknya, terutama mereka yang mendakwa sebagai pemimpin pemimpin yang progresif dan futuristik. Jenama itu bukan hak saya untuk meletakkannya, dan tentunya persepsi itu berdasarkan kepada sikap saya yang tidak goyah, bukan hanya memperjuangkan Melayu tetapi agama Islam. Konsep kemajmukan masyarakat Malaysia
yang ditentukan sunatullahnya sebagai masyarakat majmuk. Kita tidak boleh lari dari memberikan keadilan kepada semua pihak tanpa mengedepikan agenda Melayu dan agama Islam. Ini mungkin gagal diterjemahkan oleh pihak yang tidak menyukai pegangan saya. Tetapi mereka harus tahu bahawa mana-mana parti politik tentu keutamaan mereka, terutamanya parti yang berlandaskan kepada dokongan kaum, memberikan keutamaan kepada golongan yang diwakilinya tetapi tidak menerjah keluar agenda nasional. Dan dalam hal ini prinsip saya yang mempunyai sedikit latar belakang kepelbagaian di dalam korporat dan juga dalam bidang perbankan, saya melihat bahawa latar belakang pendidikan agama saya memberikan kekuatan untuk menterjemahkan perlakuan keadilan kepada semua pihak. Dan biarpun saya dilihat agak keras sebagai Menteri Dalam Negeri, tetapi saya buta warna di dalam melakukan tindakan. Dan ini difahami oleh pegawai-pegawai dan kaki tangan saya di semua jabatan dan agensi di bawah KDN. Dan inilah yang akan saya berikan kesinambungan untuk saya lakukan. Dan saya harap pihak yang mempunyai persepsi yang negatif bahawa jika kita menjadi ultra Malay, sebagaimana kita pernah ada pemimpin yang dijenamakan begitu, jelas bahawa sepanjang kepimpinan beliau, beliau telah melakukan yang terbaik untuk semua rakyat di negara kita. Saya melihat ini suatu senario politik yang pernah saya alami ketika saya merajui pemuda UMNO. Biarpun saya adalah ketua pemuda dan mengikut status parti ketika itu, saya merupakan salah seorang naib presiden. Dan namun saya tidak duduk sebagai anggota pentadbiran ketika itu. Malah dalam konsep parti menguasai kerajaan, kita boleh memberikan sumbangsaran untuk memperkukuhkan dan melicinkan jentera kerajaan melalui perspektif di luar kepompong pentadbiran kerajaan. Mungkin ini yang dihasratkan oleh Tan Sri Muhyiddin, dan saya dapat meneliti dengan halus bahawa keikhlasan untuk memperkukuhkan parti sebagaimana yang dinyatakan oleh beliau dapat benar-benar diterjemahkan oleh beliau. Walaupun saya hanya salah seorang daripada naib presiden, tetapi saya tidak merasakan ianya merupakan suatu kekangan yang besar bagi saya menterjemahkan dasar dan tugas-tugas parti yang harus dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Saya cukup percaya dengan rukun iman yang keenam, iaitu percaya pada qada dan qadar. Siapa yang paling sesuai menjadi pemimpin dan siapa yang sesuai dalam sesuatu kedudukan adalah suatu soal yang amat subjektif.
Mana boleh seseorang menjadi presiden sebuah negara maju sebelum itu tidak ada pengalaman sebagai presiden? Mungkin orang itu ada pengalaman sebagai senator saja atau governor. Dalam konteks ini, situasi yang berlaku bukan hanya muncul kerana berlakunya sesuatu krisis, tetapi tentu kita harus melihat bahawa seseorang itu sesuai atau tidak apabila peluang diberikan. Malah cahaya atau nur itu datang sendiri kalau seseorang itu diberikan pertanggungjawaban yang baru. Dan tentunya tempoh masa harus diberikan secukupnya untuk melihat sama ada seseorang itu boleh memperlihatkan prestasinya atau tidak, dan berlaku adil lah pada seseorang yang diberikan peluang memegang sesuatu jawatan, dan berlakulah dengan lebih objektif untuk melihat dan jangan merasakan diri seseorang itu saja yang layak dan menidakkan kemampuan orang lain. Bila agaknya Datuk dimaklumkan oleh Datuk Seri Najib? Ketika diumumkan pada hari itu. Bukan lagi sebelum itu dimaklumkan? Saya tidak ada pemakluman kerana saya menghormati kuasa pelantikan adalah kuasa prerogatif sepenuhnya. Apa reaksi pertama Datuk bila diberitahu perubahan? Tidak adil kalau saya tidak mempunyai perasaan syukur. Tetapi sebagai orang lama dalam UMNO dan orang yang agak lama dengan Perdana Menteri, saya dapat membaca bahawa beliau perlukan seseorang yang boleh bekerja dalam satu pasukan. Oleh kerana saya pernah menjadi sekretari politik beliau mulai 1 hari bulan Oktober 1987, dan saya pernah berkhidmat selama 7 tahun sebagai sekretari politik ketika beliau menjadi Menteri Belia dan Sukan, dan saya mengikuti beliau di Kementerian Pertahanan, dan sepanjang beliau menjadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia, ketika itulah saya juga adalah Ketua Penerangan Pemuda UMNO Malaysia. Jadi telah ada chemistry antara Datuk Seri Najib dan saya, dan gagallah saya kalau tidak dapat membaca minda Datuk Seri Najib, serta kecewalah Datuk Seri Najib kalau orang yang diberikan kepercayaan itu tidak dapat memahami hati nurani beliau. Orang yang tidak setuju dengan situasi yang berlaku sekarang ni, apa Datuk nak pesan? Saya menghormati ketidakpersetujuan itu, namun saya tidak boleh memaksakan untuk mereka bersetuju. Tetapi yang penting kita mesti bersatu untuk bersetuju dan bersatu untuk tidak bersetuju. Kerana yang paling penting hakikat harus diterima bahawa sesuatu pertanggungjawaban yang diberikan pada seseorang itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harus menerima bahawa ilmu Allah itu lebih tinggi daripada ilmu manusia.